Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah dapat lagi kita bertemu untuk meneruskan pengajian ataupun ulang kaji kita pada minggu ini. Okey, terus kepada tajuk pengajian kita pada minggu ini. Okey, masing-masing muallim harap semua dah bersedia dengan buku teks halaman 84 bidang akidah unit 3 tajuk Tuhanku Ar-Rahman Ar-Rahim. Okey. Di sini ada gambar menunjukkan suasana di kebun. Di suasana kebun ada dua orang, seorang ayah dan seorang anak perempuan, dan perbualan berkisahkan tumbuhan. Okey, tengok ataupun alam ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita tengok apa ni, tengok nampak tak apa yang bercakap? Apa yang bercakap ni adalah matahari. Dia buat matahari itu bercakap. Sebenarnya tak matahari tak boleh bercakap. Kita tak boleh nak dengar perbualan matahari. Okey, Allah yang pertama, matahari ini berkata-kata. Dia buat kat sini matahari berkata-kata. Okey, Allah ciptakan saya untuk memberi cahaya kepada manusia dan tumbuhan. Ini fungsi matahari. Dia cakap fungsi dia. Tujuan dia diciptakan. Allah ciptakan saya, Allah cipta matahari untuk memberi cahaya kepada manusia dan tumbuhan. Maknanya matahari itu ada fungsi kepada kita. Bukan bila cuaca panas kita mengeluh. Panasnya hari ini, baik tak ada matahari. Tak boleh. Sebab apa? Kejadian matahari ada fungsinya, ada kepentingan untuk kita sebagai manusia dan hidupan lain. Yang kedua di sini adalah pokok, tumbuhan ataupun pokok. Saya menghasilkan buah yang boleh dimakan oleh manusia dan haiwan. Menghasilkan buah untuk dimakan oleh kita dan manusia. Kita sebagai manusia dan binatang lain. Okey, selain itu pokok dan tumbuhan juga menghasilkan sumber yang paling penting untuk kita manusia, apa? Oksigen. Kalau kita belajar sains, tumbuhan menghasilkan oksigen kepada kita. Yang ketiga, saya cacing yang kecil. Ini adalah cacing bercakap. Kita tak dengar, tapi kat sini dia buat. Saya cacing yang kecil, lemah, tetapi Allah tetap memberikan rezeki. Saya juga membantu menyuburkan tanah. Jangan kita ingat Allah ciptakan cacing ni tak ada faedah, tak ada manfaat. Cacing ada manfaat untuk alam sekitar khususnya. Walaupun tak ada manfaat, mungkin kita tak nampak manfaat kepada kita. Kalau ada pun mungkin kecil, tapi ada manfaat untuk tumbuhan ataupun hidupan lain. Tapi kepada kita pun ada manfaatnya apa? Setengah kita kalau nak memancing, kita gunakan cacing sebagai umpan. Dia nampak menggelikan, tapi itulah makanan ikan ataupun orang memancing. Siapa pernah memancing, dia pernah guna umpan cacing. Yang seterusnya, pergi ke halaman, kita tengok halaman 85. Halaman 85 baru di sini dibincangkan apa itu Allah Ar-Rahman dan Allah Ar-Rahim. Okey, kita tengok pengertiannya di sini. Okey, pengertian Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim. Ar-Rahman, apa maksud Ar-Rahman? Apa maksud Ar-Rahim? Ar-Rahman dan Ar-Rahim ialah antara nama-nama Allah yang maha indah. Ini termasuk daripada 99 nama-nama Allah yang kita hafal. Okey, maksud Allah Ar-Rahman. Arti Ar-Rahman ialah Allah maha pemurah terhadap sekalian hamba dan makhluknya. Semua makhluk Allah maha pemurah.
Tak kira manusia ke, tumbuhan ke, tak kira. Semua manusia kat dunia ni dan semua hidupan kat dunia ni Allah Maha Pemurah. Macam mana? Allah jaga semua makhluk dia kat dunia ni. Yang kedua, Allah Ar-Rahim, bererti Allah Maha Pengasih dan penyayang terhadap hamba-hambanya yang beriman. Ni hanya kepada hamba-hambanya yang beriman. Bermaksud Ar-Rahim ini khusus kepada kita umat Islam ataupun Muslim. Ini khusus kepada kita. Ar-Rahim ni khusus kepada umat Islam yang mengucapkan kalimah syahadah. Okey, seterusnya hukum dan dalil naqli. Mana dalil yang mengatakan Allah itu Ar-Rahman, Allah itu Ar-Rahim? Okey. Hukum dan dalil naqli. Okey, hukum dulu. Hukum dahulu. Hukum kita beriman dengan Allah Ar-Rahman dan Allah Ar-Rahim. Kita wajib beriman. Kita tak boleh tolak. Kita wajib mempercayai dan beriman dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dalilnya apa? Dalilnya daripada kitab suci Al-Quranul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Awal surah Al-Fatihah ada. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Fatihah ayat pertama. Okey, maksudnya apa? Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Okey, ini adalah dalil naqli. Naqli ni apa? Dalil daripada Al-Quran ataupun hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, yang keempat. Allah memberi akal fikiran, panca indera. Apa itu panca indera? Mata, telinga, hidung dan lain-lain lagi. Dan menurunkan Al-Quran sebagai panduan hidup kepada manusia. Al-Quran adalah panduan hidup kita sebagai panduan hidup kita untuk meneruskan kehidupan kita sebagai manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak boleh ambil benda lain jadikan panduan hidup. Kita kena jadikan Al-Quran sebagai sumber panduan hidup yang paling utama dalam kehidupan kita agar hidup kita selamat dan sejahtera dunia dan akhirat. Okey, seterusnya kita tengok lagi halaman 86. Okey, minta kita perhati dan fahami. Tengok, teliti dan faham apa yang hendak disampaikan di dalam buku teks ini. Tindakan yang membuktikan keimanan terhadap Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Perkara ataupun tindakan, perbuatan yang menunjukkan kita beriman kepada Allah Ar-Rahman dan Allah Ar-Rahim. Kita tengok satu-satu. Okey, dengar dahulu. Yang pertama, menjaga hubungan baik sesama manusia. Yang pertama, kita menjaga hubungan baik sesama manusia. Macam mana? Sayang menyayangi, menjauhi pergaduhan. Pertama, kita sayang menyayangi antara manusia, tak kira Islam ke bukan Islam, saling menyayangi. Yang kedua, menjauhi pergaduhan. Walaupun berbeza agama, kita jauhkan daripada pergaduhan. Yang ketiga, mempunyai sifat belas kasihan. Rasa ada pada diri kita ni, rasa belah kasihan, rasa simpati. Macam mana? Bantu dengan bantu membantu. Yang senang, bantu yang susah. Yang susah, bantu yang lagi susah. Kata pepatah, yang berat sama dipikul, yang ringan sama dijinjing. Okey. Yang kedua, murah hati. Kita murah hati membantu. Kita ada rezeki lebih, kita kongsikan. Kita ada rezeki lebih, kita kongsi dengan kawan-kawan, dengan jiran. Ada makanan lebih, kongsikan. Tengok jiran kita kelaparan. Lebih-lebih lagi dalam tempoh PKP sekarang ni. Ramai yang hilang punca pekerjaan.
hilang punca rezeki. Kita ada lebih, kita kongsikan. Okey, seterusnya yang ketiga, dengan cara bersyukur atas nikmat yang dikurniakan. Kita bersyukur dengan nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Macam mana? Macam mana? Menjaga kesihatan. Kita jaga kesihatan. Nikmat sihat yang Allah bagi ni kita jaga. Kita tidak membuat perkara yang boleh mendatangkan penyakit kepada kita. Contohnya apa? Okey, contoh yang boleh mendatangkan penyakit, boleh mendatangkan mudarat. Nikmat sihat yang Allah kurniakan, kita minum air yang manis contohnya. Suka sangat minum air yang manis terlampau banyak, berlebihan, minum air yang bergas sehingga boleh mendatangkan penyakit kencing manis dan sebagainya. Itu menandakan kita tidak bersyukur atas nikmat yang Allah kurniakan. Yang kedua, selepas menjaga kesihatan, yang kedua, memelihara alam sekitar. Itu adalah tanda cara kita menunjukkan cara kita bersyukur kepada Allah atas kurniaan nikmat kepada kita. Kita jaga alam sekitar kita. Kita jaga kebersihan alam sekitar. Kita tidak kita tidak membuang sampah merata-rata. Kita jaga pandangan mata kita persekitaran kita dengan menjaga kebersihan, bergotong royong selalu. Okey. Seterusnya, rumusan apa yang kita dapat daripada tajuk Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Rumusannya, akhirnya kita wajib beriman kepada nama Allah. Allah bersifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dengan bersyukur atas nikmat yang dikurniakan Allah kepada kita. Kita kena bersyukur atas nikmat kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Walaupun sikit, kita tetap kena bersyukur. Lebih-lebih lagi kalau kita ada rezeki, nikmat yang banyak, lebih lagi kita kena bersyukur. Walaupun kita kurang, ada sedikit, kita kena syukur. Kita tak boleh mengeluh. Sebab apa? Mungkin ada lagi yang tak dapat daripada kita. Mungkin bahkan contoh kita rasa kita dah kurang. Naik kereta kecil je. Tapi orang lain bukan setakat kereta, nak berjalan kaki pun tak boleh. Kan? Jadi setiap daripada nikmat kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala walaupun kecil, kita kena bersyukur. Sebab apa? Kalau tengok gambar pada halaman 84 tadi, cacing walaupun kecil, dia tetap bersyukur. Ini kan kita pula manusia yang ada akal fikiran, boleh fikir secara waras dan rasional. Jadi akhirnya yang paling penting, kita sebagai hamba, kita sebagai manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita wajib beriman kepada Allah yang bersifat dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Okey. Ma'alim rasa sekadar ini dahulu untuk ulang kaji awal ataupun ulang kaji perkongsian awal untuk pembincangan lebih jelas, lebih mendalam ataupun kamu ada persoalan, kita boleh berjumpa pada sesi Google Meet nanti. Ma'alim harap ada soalan yang berkaitan dengan tajuk yang kamu akan tanyakan nanti. Wallahu ta'ala alam, apa yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lemah, yang kurang datangnya daripada diri Ma'alim sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.